A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini kita akan bersama-sama dalam tadabbur muka surat 519 insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkatan kepada kita pada pagi ini, memberikan kepada kita mutiara-mutiara yang akan cuba kita korek, kita ambil, kita petik daripada muka surat 519 yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkatan kepada kita semua. Insya-Allah pagi ini kita akan melihat agak banyak ayatnya, kan ayat kita pada hari ini iaitu daripada surah Qaf ini, muka surat yang kedua ini agak pendek-pendek dan ayat kita adalah lebih kurang 20 ayat insya-Allah, iaitu daripada ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-35. Ayat 16 hingga ayat 35 daripada surah Qaf. Jadi sebagaimana kita sebutkan semalam bahawa surah Qaf ini adalah antara surah yang selalu dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di atas mimbar, semasa khutbah, sama ada khutbah Jumaat ataupun khutbah hari raya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa membacakan surah ini di atas mimbar. Jadi diriwayatkan oleh para sahabat perkara ini sentiasa berlaku. Dan kenapa? Jadi kita tengoklah sama-sama kan. Dalam ayat yang akan kita baca pada muka surat ini, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menceritakan kepada kita apa yang berlaku pada hari kiamat, iaitu perdebatan, apa yang situasi-situasi keadaan, bagaimana orang-orang yang kafir ini akan diheret oleh malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tahu apa yang dilakukan oleh manusia, supaya manusia ni memahami, supaya menyedari bahawa apa-apa yang kita lakukan di atas dunia ini sebenarnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa yang berlaku nanti Allah Taala ceritakan kepada kita, sama ada kepada orang-orang kafir, dan juga di penghujung muka surat ini kita akan lihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang yang beriman. Jom sama-sama insya-Allah kita mulakan, kita melihat surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sadaqallahul azim. Jadi muka surat ini kita bacakan pada pagi ini untuk memperoleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga majlis ilmu kita walaupun di padang, walaupun tidak berada di dalam masjid, tapi kita berada di berhampiran salah satu daripada masjid yang terbesar di Brunei Darussalam, iaitu Jami' Asri yang dibina oleh Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita tengok apa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sebutkan di dalam ayat yang ke-16 pada pagi ini adalah apa kan? Iaitu walaqad khalaqnal insan. Allah Taala kata kami telah menciptakan manusia. Itu yang pertama. Yang keduanya wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa yang tuwaswisu ni artinya ialah apa yang dibisikkan, yang tuhaddisu bihi nafsuh artinya apa yang dipercakapkan, apa yang dikatakan, apa yang dibisikkan oleh manusia kepada dirinya sendiri. Bukan dibisikkan kepada orang lain ni, tapi dibisikkan kepada diri sendiri, iaitu apabila dia terlintas dalam hati dia, dia nak buat ni, semua Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi kalaulah manusia faham perkara ni kan, nescaya manusia ni akan takut kan untuk melakukan satu kemungkaran. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tahu kan. Sehingga apa yang kita bisikkan, apa yang terlintas dalam pemikiran kita pun, dalam hati kita pun, Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi itu tuwaswisu bihi nafsuh. Kemudian yang ketiganya, Allah Taala gambarkan bagaimana dekatnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala ni lebih dekat lagi kepada manusia ni daripada hablil warid. Hablil warid ni, ini hablil warid, iaitu saluran darah yang ada di leher manusia ni. Ini bila disebutkan perkataan ini, dikatakan oleh ulama ini adalah merupakan tamsil. Tamsil yang ini perumpamaan untuk menunjukkan dekatnya
seseorang itu kepada seseorang, maka dikatakan perkataan ini. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ini untuk menunjukkan bahawa Allah Taala itu lebih dekat kepada manusia. Dekat sini ialah bukannya dekat masafah, bukannya dekat jarak, bukannya dekat dari segi kedudukan, tetapi dekat dari segi pengetahuan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu daripada manusia ni. Manusia, even apa yang manusia cakap tu tak boleh disembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah salah satu daripada akidah yang wajib kita yakini, iaitu Allah Ta'ala ni mengetahui apa saja yang kita bisikkan. Jadi kalau Allah Ta'ala dah mengetahui apa semua, maka bagaimana kita nak lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Seterusnya, iz yatalaqqal al-mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut seterusnya, iaitu nak ceritakan bagaimana semua benda yang dilakukan oleh manusia ni diketahui. Allah Ta'ala kata ini, iz yatalaqqal mutalaqqiyan. Yatalaqqa ni ya'khuz. Al-mutalaqqiyan ini, mutalaqqiyan iaitu dua malaikat yang menuliskan, mencatatkan, mereportkan, merekodkan semua benda. Mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimal. Jadi inilah yang kita pelajari kan daripada kecil, iaitu apa? Ada malaikat di kiri dan juga ada malaikat di kanan. Jadi disebutkan di sini bahawa ada dua malaikat tu, yatalaqqa al-mutalaqqiyan, di kanan dan juga di kiri. Kemudian apa itu disebut, iaitu qa'idun. Qa'idun ni artinya ialah duduk, iaitu kedua-duanya ialah duduk di tepi manusia ni, di kiri dan juga di kanan, yang mana ianya mereka ni adalah mencatatkan. Jadi kalaulah manusia ini merasai perkara ini, merasai apa? Bahawa ada dua malaikat yang sedang menulis, mencatatkan. Qa'id ni duduk, tapi ulama-ulama kata ialah maknanya ialah mulazim. Mulazim ni bukan makna duduk-duduk tu, tapi duduk itu mulazim, iaitu sentiasa bersama-sama dengan manusia tu. Kemana saja dia pergi, maka malaikat tu akan ada mencatatkan segala apa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kan setengah ulama menyebutkan sehingga apa yang yang manusia anin ni maknanya ialah yang mengerang kan. Itu ketika sakit kan orang akan sebutkan itu pun dicatatkan oleh malaikat. Sehingga gitu setengah ulama mengatakan. Tapi adalah setengah ulama lain mengatakan yang dicatatkan itu ialah yang berkaitan dengan dosa dan juga pahala saja. Tapi of course lah kan, kadang-kadang mengerang ni, kadang-kadang kita sakit, orang panggil mengerang, bukan mengeram. Mengeram tu ayam tu, tapi mengerang ni iaitu rasa sakit tu. Kadang-kadang rasa sakit itu pun, bunyi itu pun dicatatkan. Kenapa? Kerana ada pahalanya. Kenapa? Salahkah benda tu? Tak salahkah benda tu kan? Atas niat kadang-kadang tu kan. Kenapa? Dia tak redha dengan apa yang Allah SWT timpakan kepadanya ataupun sebagainya. Jadi itu dicatatkan oleh kedua-dua malaikat. Seterusnya Allah Ta'ala kata, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada yang dilafazkan daripada qaulin. Itu yang kita sebut tadi tu. Mengerang tu adalah keluar dari mulut kan, min qaulin kan. Jadi ma yalfizu min qaulin illa ladaihi, kecuali semua bendanya illa ladaihi raqibun atidun. Jadi raqibun ni artinya ialah, raqib ni artinya ialah yang hafiz. Raqibun makna hafiz, iaitu yang menjaga. Menjaga maknanya tidak ada benda pun yang tidak dicatatkan oleh malaikat-malaikat ni. Dan yang keduanya ialah dia kata atidun. Atidun ialah hadir. Hadir itu maknanya wujud, sentiasa ada. Jadi raqibun iaitu yang sentiasa menjaga, atidun yang sentiasa mengikuti di mana saja dia berada. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata waja'at sakratul maut. Kemudian selepas daripada itu hidup manusia. Bila hidup manusia ni ada malaikat yang mencatatkan. Kemudian datanglah selepas daripada itu sakratul maut. Sakratul maut ni syiddatul maut. Syiddatul maut maknanya kesakitan ketika nak mati. Bahkan macam-macam lah cara kan malaikat-malaikat ni akan mencabut nyawa seseorang itu. Macam-macam bentuk cara mencabutnya. Ada yang mudah, ada yang senang, ada yang susah, ada yang sukar, ada yang seperti mengeluarkan anak panah yang terbalik daripada daging yang akan terburailah semua daging-daging. Macam-macam bentuk lah yang mana mengikut keadaan manusia itu. Jadi itu nama dia sakrah. Sakratul maut ialah kesakitan, kesangatan yang berlaku semasa nyawa itu dicabut oleh malaikat. Jadi apabila Allah SWT sebut wajah as-sakratul maut, apabila sakrah itu datang bil haqqi, dan ia itu benar-benar akan berlaku, benar-benar tak boleh tidak. Kita pun melihat atas dunia ni kan bahawa ianya memang tak ada orang yang tak mati, semua orang mati dan ada yang menerima kesakitan. Zalika ma kunta minhu tahid. Allah Ta'ala katakan, dan itulah benda yang kamu nak lari. Tahid itu maknanya melarikan diri, cuba mengelak kan. Tapi adakah manusia boleh mengelak? Tidak ada kan. Manusia semuanya tidak ada yang boleh mengelak
daripada kesakitan ini ataupun daripada sakaratul maut. Semua benda tu akan berlaku. Itu yang berlakulah kepada apa ni, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau hendak meninggal. Maka pada ketika itu datanglah Aisyah yang menangis di tepi beliau. Jadi adalah disebutkan syair-syairnya kan, yang disebutkan oleh Aisyah yang nak menunjukkan bahawa begini-begini, tapi apa yang diminta oleh Abu Bakar kepada Aisyah ialah bacalah ayat ini, iaitu benda ni tak boleh lari. Walaupun manusia rasa nak lari, tapi tak boleh lari. Kemudian wa nufikha fis-sur, selepas daripada itu berlakulah kiamat. Allah Taala kata wa nufikha fis-sur, ditiupkan pada sur, zalika yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan. Iaitu Allah SWT sebut dalam Quran, Allah Ta'ala janjikan bahawa ia akan berlaku, maka pada ketika itu akan berlakulah hari kiamat. Dan kemudian Allah Ta'ala kata waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid, dan apabila berlaku hari kiamat, apa yang berlaku? Allah Ta'ala terus menceritakan, iaitu manusia ini akan dibawa. Waja'at kullu nafsin, setiap orang akan dibawa dua, iaitu yang pertamanya apa? Sa'ikun. Sa'ikun ni malaikat yang mengelaknya, malaikat yang menariknya, malaikat yang membawanya. Dan yang keduanya syahidun. Syahidun ni intinya malaikat yang menjadi saksi. Tadi kita dah ceritakan tadi kan, ayat di atas Allah Ta'ala dah ceritakan bagaimana kan apa yang berlaku di atas dunia ni, ada malaikat yang menuliskan. Maka pada ketika itu di hari kiamat nanti akan adalah syahid ini, iaitu malaikat yang akan menjadi saksi. Ini dia apa yang kamu lakukan. Dan kemudian ini satu malaikat yang sa'iq, satu malaikat yang syahidun. Ada setengah ulama mengatakan syahid di sini ialah kaki dan juga tangan dan juga anggota-anggota manusia yang akan menjadi saksi kepada manusia. Tapi itu adalah satu pendapat lah. Tapi pendapat yang masyhur mengatakan ialah dua malaikat. Yang pertama malaikat yang mengelak, yang menarik manusia itu, dan yang kedua ialah malaikat yang akan menjadi saksi kepada Allah Ta'ala di atas apa yang mereka ini, manusia ini lakukan. Laqad kunta fi ghaflatin min haza. Allah Ta'ala kata, kamu wahai manusia, kamu ghaflah semasa atas dunia ni kunta. Allah Ta'ala kata laqad kunta, kamu dulunya, iaitu semasa di atas dunia ini, fi ghaflatin min haza, kamu ni lalai terhadap benda ni. Lalai terhadap apa? Terhadap apa yang akan berlaku di hari akhirat ni. Jadi Allah Ta'ala peringatkan kita sekarang bahawa kan apa yang akan berlaku nanti kan, manusia ni lalai atas dunia ni. Memang betul kita tengok kan, manusia ni ghaflah kan, lalai daripada akhirat. Bukan lalai daripada keselamatan jalan raya, bukan lalai daripada apa ni, lupa ini dan lupa ini, tak. Lupa nak study ke tak, tapi lupa maksudnya lupa terhadap apa yang akan berlaku di hari akhirat ni. Mereka tak ingat kepada akhirat ni, oleh kerana sibuk sangat dengan dunia. Mereka tu terhijab. Jadi Allah Ta'ala kata fakashafna anka ghita'aka, pada hari ini kami angkatkan. Kasyaf tu maknanya kami angkatkan, kami bukakan penutupnya, ghita', yang menutup kamu, yang dulu kamu tak nampak sangat ni. Semasa dunia ni, kita dunia sekarang ni kan, kita kadang-kadang tak nampak akhirat, tak rasa akhirat tu. Jadi oleh kerana itulah Allah Ta'ala kata sekarang pada hari akhirat ni Allah Ta'ala buka semua, dah nampak sekarang ni. Jadi nampak depan mata kan, nampak syurga, nampak neraka, nampak malaikat, nampak perbicaraan, nampak sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata fabasarukal yauma hadid, dan mata kamu, fabasarukal yauma, pada hari ini, iaitu pada hari akhirat, hadidun ni makna sangat tajam. Tajam, barulah pada masa tu tajam tu maksudnya nampak semua benda lah. Kalau di akhirat ni kita mesti tengok tapi tak nampak, betul, tapi dengan mata hati. Sebab itulah datang Rasul nak ceritakan ini betul, ini salah, ini betul, tapi kamu tak nampak juga, kamu lalai juga. Ada yang nampak tapi lalai. Jadi pada hari akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menampakkan semua benda tu, mata menjadi tajam. Kemudian waqala qarinuhu haza ma ladayya atidun, dan pada hari itu Allah Ta'ala katakan, maka berkatalah Qarin. Qarin di sini dalam ayat 23 dalam ayat 23 ini adalah berbeza dengan apa yang disebutkan Qarin juga dalam ayat 27 Jadi kita ada ayat 23, kita ada ayat 27, kedua-duanya menggunakan perkataan Qarin. Jadi perkataan Qarin dalam ayat 23 ialah ertinya malaikat malaikat yang membawa itu. Jadi Allah Ta'ala kata waqala qarinuhu haza ma ladayya atidun. Ya Allah dia kata haza ma ladayya, ini ada bersama dengan aku apa, iaitu atidun, aku bawa catatan dia, bawa amalan dia. Semua benda yang
ada pada dia ni, yang dilakukan di atas dunia ini ada bersama dengan aku. Allah Ta'ala kata, malaikat tu berkata. Jadi berkatalah malaikat tu, waqala qarinuhu haza ma ladayya atidun, ada bersama dengan aku semua benda yang dia lakukan di atas dunia. Kemudian Allah kata alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Kemudian Allah Ta'ala kata campakkan kamu semua, kamu ni malaikat, campakkan dia ni ke mana? Iaitu ke dalam neraka jahannam. Siapa? Iaitu kulla kaffar. Dia ni dulu kafar, dia ni kufur. Dulu di akhirat, di dunia lah kufur, di atas di akhirat ni memang tak kufur dah kan, memang dah yakin, dah nampak semua depan mata. Tapi masa dunia dulu, oleh kerana mereka ni kafir, maka Allah Ta'ala kata campakkan dia ke dalam mana? Ke dalam jahannam tu. Fi jahannam kulla kaffarin anid. Dan yang keduanya dia kafir, dan yang kedua dia anid. Anid ni maknanya degil. Degil, tak mau dengar cakap, tak mau bila Allah Ta'ala suruh untuk melakukan suatu benda ketaatan, satu benda ni dia tak nak dengar. Allah suruh macam ni, dia tak nak buat. Allah suruh macam ni, dia tak nak buat. Jadi orang yang macam tu Allah Ta'ala kata anidun. Anidun, campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Kemudian manna'in lil khairi mu'tadin murid. Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat mereka ni kan. Jadi yang pertamanya kafar, mereka ni kufur. Yang kedua mereka ni apalah anidun, degil. Yang ketiganya manna'in lil khair. Manna'in lil khair, iaitu ayat yang ke-25 sekarang. Ulama-ulama kata makna enggan, ataupun ada setengah-setengah ulama mengatakan iaitu orang-orang yang melarang daripada orang nak buat baik. Manna'in lil khair, iaitu orang-orang yang menghalang daripada kebaikan. Orang nak buat baik, dia kata jangan. Orang nak buat baik, dia kata tak perlulah buat baik kan. Orang tak perlu, dia menghalang, sama ada dengan undang-undang ke, sama ada dengan perkataan ke, sama ada dengan caranya lah kan. Jadi menyebabkan orang tu tak nak buat kebaikan. Jadi manna'in lil khair. Kemudian mu'tadin. Mu'tadin ni orang-orang yang melampaui batas. Tafsir jalan lain kata iaitu orang-orang yang zalim. Kemudian athim, orang yang banyak dosa dia. Iaitu minta maaf, murib. Murib ni iaitu orang yang ragu-ragu. Minta maaf Murib tu orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu kan, betul ke tak betul, betul ke tak betul. Maknanya dia ni sentiasa mana tak yakin bukan hakul yakin, bukan yakin betul-betul dengan apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Al-Quran, apa yang ada dalam Islam. Jadi dia tu murib. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini ada kafar, kemudian tu anid, kemudian ada manna'in lil khair, kemudian tu mu'tadin, kemudian murib. Allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, iaitu orang-orang, Allah Ta'ala sebut lagi, orang-orang yang menjadikan bersama dengan Allah ni ada Tuhan-Tuhan yang lain, ataupun langsung menolak Allah, mengambil Tuhan yang lain, ataupun langsung tak ada Tuhan langsung, jadilah komunis ataupun etis ataupun free thinker. Jadi itu manusia-manusia yang sifatnya di atas dunia ni. Jadi Allah Ta'ala kata apa kan? Allah kata selepas daripada tu, fa'alqiyahu fil azab syadid, campakkan mereka semua tu ke dalam azab yang pedih, azab yang bersangatan. Qala qarinuhu, ayat 27. Kemudian Allah Ta'ala bawa cerita pula, iaitu pada ketika itu datanglah pula qarin. Qarin di sini ayat 27 ni kita katakan adalah qarin itu iaitu syaitan. Syaitan itu iaitu kawannya semasa di dunia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan pada setiap orang ni ada qarin. Setiap orang tu apabila dilahirkan, maka dia akan ada satu qarin. Jadi sehingga kan sahabat tanya, kamu wahai ya Rasulullah, kamu pun ada qarin juga? Ya. Nabi kata ya, tetapi qarin ikutlah Islam. Qarin ikutlah Islam. Jadi kita ni ada qarin. Qarin tu apa? Iaitu suatu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan untuk sentiasa menggoda manusia ni untuk melakukan kejahatan. Jadi itu qarin dia, qarin. Jadi kalau kita boleh Islamkan dia, baguslah ni. Jadi qarin ni Allah Ta'ala kata qala qarinuhu, pada hari akhirat ni qarin ini akan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan berkata apa? Dia kata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, ma atghaituhu. Ma atghaituhu artinya apa? Bukan aku menyesatkannya. Dia sekarang ni dah nak mengelak memberi alasan kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya bukan aku yang atghaituhu, adlaltuhu, bukan aku menyesatkan dia. Tetapi bagaimana dia boleh sesat? Walakin kana fi dhalalim ba'id, tapi dia sendiri yang nak sesat. Memanglah aku mengajak dia, tapi aku tak paksa dia. Kata syaitan tadi ni, kata syaitan manusia tadi ni, syaitan yang duduk di tepi manusia ni. Jadi kita pada hari-hari ini kan, kita sedar sikit kan,
bahawa apabila kita ni melakukan kesalahan, walaupun orang kata apa, walaupun jin kata apa, walaupun manusia kata apa, walaupun kata apa, dia menarik kita, tapi kita ni boleh kekal kalau kita ni tak mau. Kalau kita tak nak ikut syaitan, boleh kan. Jadi sebab itulah nanti kita janganlah nanti pada hari akhirat nanti syaitan akan berkata kepada kita, memanglah aku mengajak dia, tapi aku tak boleh paksa dia kalau dia tak nak ikut. Jadi kita pada hari ini, kenapa kita ni bergeluman dengan dosa? Kenapa kita ni buat salah kan? Kenapa kita ikut syaitan? Sedangkan syaitan pun nanti akan mengaku bahawa dia bukanlah paksa kita, dia hanya mengajak kita, jadi kita tak nak, terpulang pada kita. Jadi pada hari, oleh kerana itulah maka kita pada hari ini jaga-jaga kan, kita yang akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya nanti korin-korin itu akan mengelakkan, melarikan diri, mendisclaimer kan, dia tak salah, dia kata kan. Jadi Allah Taala kata, wa qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dalalin ba'id qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jadi Allah Taala kata kepada berdua-duanya, kepada semua ni kan, yang dituduh, yang menuduh, yang mendakwa, yang menolak dan sebagainya, memberi alasan, Allah Ta'ala kata la takhtasimu, jangan bergaduhlah depan aku. La takhtasimu ladayya, jangan bergaduhlah sekarang ni di sisi aku. Wa qad qaddamtu, dan sesungguhnya dulu masa di dunia tu, qaddamtu ilaikum bil wa'id, aku dah cerita dah bil wa'id, dengan janji-janji ni. Janji apa? Kalau buat macam ni, kamu dapat macam ni. Kalau buat macam ni, kamu dapat macam ni. Allah Ta'ala dah cerita semua dah kepada kita atas dunia ni. Allah Ta'ala dah utuskan Rasul. Allah Ta'ala dah turunkan Quran. Jadi apa lagi masalahnya kan? Jadi jangan kamu bergaduh lah. Allah Ta'ala kata kepada mereka. Kemudian seterusnya, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Allah Ta'ala kata tak ada perubahan dah. Allah Ta'ala dah tetap dah, siapa yang melakukan kebaikan, dia akan dapat pahalanya. Siapa yang melakukan kejahatan, ke atasnya lah dosanya. Jadi perkara tu tak boleh ditukar lagi dah. Ma yubaddal, tidak boleh ditukar-tukar lagi dah. Al-qaul ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Allah Ta'ala kata, dan dia tidak menzalimi aku. Allah Ta'ala kata tidak menzalimi hamba-hambaku. Apa yang mereka buat, itu yang aku balas. Seterusnya, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari kami berkata, jadi Allah Ta'ala ceritakan pada hari nanti, hari akhirat nanti, kami akan berkata kepada neraka Jahannam, kamu dah penuh ke? Halim talati, kamu dah penuh ke? Pertanyaan ini bukan pertanyaan tak tahu tapi pertanyaan ini untuk menggambarkan bahawa Allah Ta'ala ni akan penuhkan, la'amla'anna jahannam, kami akan penuhkan neraka Jahannam itu. Dengan apa? Dengan orang-orang yang berdosa, dengan orang-orang yang kufur. Jadi Allah Ta'ala pun bertanyalah kepada neraka. Neraka berkata, wa taqulu hal min mazid. Berkatalah neraka pada ketika itu, neraka itu bercakap jadi dia kata hal min mazid, tak ada ketambahan lagi. Jadi persoalan ini, adakah ertinya tanya nak minta tambah ke, ataupun dah beritahu, atau beritahu bahawa aku dah penuh. Jadi kedua-dua tu adalah pendapat ulama. Satu pendapat yang pertama mengatakan nak bertanya, kata aku dah penuh dah, ada nak tambah lagi? Gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, neraka berkata, dia kata aku nak tambah lagi. Jadi apa-apa pun nak ceritakan di sini, iaitu apa? Bahawa keadaan ramainya manusia ni akan masuk neraka. Ramainya manusia ni akan dihumbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Kerana apa? Kerana sebab-sebab yang kita sebutkan tadi, yang kita bacakan tadi, yang kita discuss tadi kan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat yang sebelum daripada ini. Jadi itulah makna kita wal iyazubillah, minta Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada neraka-neraka ini. Wa uzlifatil jannah lil muttaqina ghaira ba'id. Kemudian Allah Ta'ala sekarang beralih kepada menceritakan tentang apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang muttaqin. Wa uzlifa ni maknanya dijauhkan, didekatkan. Wa uzlifa, didekatkan al-jannah lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian ghaira ba'id, tidak jauh, sehingga setengah ulama tafsir kata sehingga nampak depan mata. Maknanya sekarang dalam pembicaraan masih lagi dalam, tapi dah nampaklah syurga depan mata mereka tu. Haza ma tu'adun, Allah Ta'ala kata inilah yang dijanjikan kepada kamu. Likulli awwabin hafiz. Awwabin, untuk apa? Untuk siapa? Syurga ini diberikan, dijanjikan kepada orang-orang yang awwab, iaitu yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Awwab, banyak kembali kepada Allah.
Jadi ertinya kita ni sebagai manusia, kita ni memang tidak lepas daripada dosa. Kita ada dosa, tetapi yang terbaik ialah orang-orang yang walaupun melakukan dosa, tetapi dia kembali kepada Allah, dia awab kepada Allah, dia taib kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Bila kita bertaubat, at-taibu binaz-zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah sama seperti tak ada dosa. Orang yang tak ada dosa kan, seperti kanak-kanak yang dilahirkan. Jadi marilah kita bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu istighfar, tapi bertaubat iaitu dengan melengkapi syarat-syarat taubat tu. Jadi Allah Ta'ala kata itu semua ni didekatkan syurga itu untuk apa ni, adalah merupakan janji syurga itu adalah kepada orang-orang yang awab dan kemudian hafizun. Hafizun itu yang menjaga, artinya menjaga apa? Iaitu menjaga, ulama tafsir kata menjaga dirinya daripada hudud Allah, iaitu sentiasa berjaga-jaga, sentiasa takut, sentiasa lihatkan apakah ini Allah Ta'ala larang ataupun tidak, apakah ini boleh ataupun tidak. Jadi itu yang dijaganya, bukannya sedap ataupun tak sedap bukan seronok ataupun tak seronok bukannya apa ni kan, wah muda lagi tak muda lagi kan, tak kan, tetapi dia tengok apa hudud Allah kan, apa sempadan Allah, boleh ke tak boleh. Jadi itu yang nombor satu, itu nama dia hafizun. Orang-orang yang hafiz, bukan orang hafiz hafiz tu hafiz Quran tapi hafizun iaitu seorang yang sentiasa menjaga sempadan Allah Subhanahu Wa Taala halal haram. Kemudian Allah Taala kata man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Allah Ta'ala sebutkan sifat mereka, sifat orang-orang yang akan masuk syurga ni, iaitu apa? Orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib. Bil ghaib artinya dia takut kepada Rahman dalam keadaan bil ghaib, iaitu dia tak nampak Allah ni. Memanglah kita tak nampak Allah kan. Jadi bila kita tak nampak Allah kan, tapi kita rasa, kita melihat dengan hati kita tak nampak dengan mata. Kita tak nampak Yang kita nampak dengan mata apa? Kereta, bangunan, pokok kan, kaya, duit, rumah, macam-macam. Itu yang kita nampak kan, kemewahan, semua kita nampak. Tapi Allah Ta'ala kita tak nampak, tapi kita takut kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita sampailah mati, sampailah kepada kita mati, menemui Allah SWT, tapi kita buat kerana apa? Kerana kita takut pada Allah. Kita tinggal kerana kita takut pada Allah SWT. Jadi orang yang macam ni Allah Ta'ala puji dia, man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, dan kemudian dia kembali kepada Allah dengan hati yang munib. Munib artinya ialah yang tadi tu awab, iaitu yang kembali kepada Allah dengan banyak bertaubat. Seterusnya ayat yang sebelum terakhir, udkhuluha bisalam. Orang yang macam tu Allah Ta'ala kata udkhuluha bisalam, masuklah kamu syurga dengan selamat sejahteranya. Udkhuluha, masuk syurga. Kemudian zalika yaumul khulud, pada hari ini adalah hari khulud. Hari ini adalah permulaan, bermulanya hari yang sebenar, iaitu hari yang kekal. Kita hidup atas dunia ni, kita tak kekal Jadi bergeluman kita dengan kesusahan, dengan kesukaran dengan ini dan semua benda kan, tak kekal Kita akan mati semua kan. Dunia ni akan mati. Kita tengok ni kan, masjid ni yang besar ni kan pun akan hancur nanti kan. Berapa tahun, 1000 tahun akan ada lagi. Pokok-pokok ni tak ada lagi kan. Semua benda ni kan kita akan tengok tak ada lagi kan. Nanti yang akan kekalnya ialah apa kan? Yang akan kekal ialah hari kiamat. Jadi oleh kerana itulah maka insya-Allah kita manfaatkan hari-hari kita ni semasa umur masih ada, semasa hari-hari yang masih kekal pada kita ni, Allah Ta'ala berikan modal kepada kita ni untuk kita manfaatkan supaya kita dapat pada hari ni. Hari apa? Iaitu hari yaumul khulud. Allah Ta'ala sebut ini, iaitu Allah Ta'ala zalika yaumul khulud, itulah hari-hari yang kekal. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Allah Ta'ala sebutkan apa yang kamu dapat, apa yang kamu nak, kamu dapat semua di hari akhirat ni, di semasa dia masuk syurga. Bila masuk syurga, lahum, bagi mereka, ma yasha'un, apa yang mereka nak semua dapat, terlintas saja. Bahkan apa yang tidak terlintas pun Allah Ta'ala akan beri kepada mereka. Apa dia? Iaitu fiha waladaina mazid. Allah Ta'ala kata, dan pada kami, di sisi kami ada tambah lagi. Jadi ulama kata tambah apa? Iaitu tambah daripada apa yang mereka nak. Kalau mereka nak macam ni, Allah Ta'ala tambah lagi. Allah Ta'ala tambah lagi. Mana itu adalah satu kurniaan yang sangat hebat yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Janji Allah Ta'ala di hari akhirat nanti, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala akan menjadikan kita mendapat semua pahala itu dan menjauhkan kita daripada neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.